Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Puan Fazlina binti Muhammad Yaakob, Ketua Jabatan Matematik, Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Suhaimi, Ketua Jabatan Sains, Encik Zahari bin Makdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, Encik Hasnul Hadi bin Haji Syariman, Ketua Jabatan Sastra Iktisas dan Sains Sosial, para pembentang, penyelidik dan seterusnya pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian. Baiklah, kita teruskan dengan pembentang dari Unit Fizik Encik Muhammad Hazri bin Arifin dengan tajuk kajian Fat Circuit Construction Kit, satu penyelesaian litar sesiri dan stelari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazri bin Arifin mewakili kumpulan kami yang diakuatai oleh Nur Atikah Yusof, Nur Fazlina Muhammad Rahim dan Mazlina Muhammad Zain membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Fat Circuit Construction Kit, satu penyelesaian litar sesiri dan stelari. Mengapa Fat Circuit Construction Kit menjadi tajuk kajian tindakan kami? Ini disebabkan oleh refleksi PDP yang lalu, iaitu pertama, pengalaman pensyarah di mana pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami situasi berkenaan dengan litar sesiri dan stelari walaupun pensyarah telah menggunakan rajah, diagram dan model. Yang kedua, markah daripada soalan latihan dan kuis yang diberikan berkenaan dengan litar sesiri dan stelari yang rendah. Dan yang ketiga, suasana yang pasif di dalam kelas sewaktu sesi PDP berkenaan topik litar sesiri dan stelari. Objektif kajian kami adalah untuk melihat ataupun mengkaji keberkesanan kaedah simulasi FAT ini, iaitu ringkas daripada perkataan Physics Education Technology yang telah dibangunkan oleh University of Colorado dalam membantu pelajar memahami topik litar sesiri dan stelari. Dan kedua, membentuk suatu kerangka PDP yang boleh dijadikan panduan untuk mengajar subjek fizik sistem 2 semester di Kolej Matrikulasi Kelantan. Kumpulan kesasaran kajian tindakan kami adalah kelas S1 BT 2, iaitu seramai 15 orang, terdiri daripada 10 orang pelajar perempuan dan 5 orang pelajar lelaki. Dari segi pelaksanaan tindakan, kami mengumpulkan data menggunakan dua instrumen. Instrumen pertama adalah ujian pra dan ujian Pascal, dan yang kedua adalah borang soal selidik untuk melihat keberkesanan penggunaan simulasi FAT ini. Tindakan aktiviti ataupun aktiviti PDP terdapat dua perkara, iaitu menggunakan nota dari flipbook digital dan seterusnya simulasi FAT ini. Terdapat 6 langkah yang dilaksanakan sewaktu aktiviti PDP. Dan dari aspek pemerhatian, daripada analisis ujian pra dan Pascal yang terdiri daripada satu soalan yang mana markahnya adalah 8, rata markah bagi ujian pra adalah 2 daripada 8 markah, iaitu 25%. Dan apabila pelajar telah didedahkan dengan simulasi FAT sewaktu sesi PDP, maka didapati rata markah ujian Pascal telah meningkat menjadi 7, iaitu 87.5%. Ini menunjukkan simulasi FAT ini dapat membantu pelajar memahami konsep litar sesiri dan stelari yang disoal dalam ujian pra dan Pascal. Dari segi soal selidik, terdapat 6 item yang digunakan pakai untuk melihat keberkesanan penggunaan simulasi FAT ini, di mana item 1, 2 dan 6 mendapat purata skor tertinggi iaitu 5, dan yang terendah item 5 dengan purata skornya 4.87. Keseluruhan skor adalah 4.955, di mana ianya adalah tinggi, dan ini menunjukkan FAT simulasi ini dapat membantu pelajar dan memahami konsep litar sesiri dan stelari. Sebagai kesimpulan, simulasi FAT ini mampu membantu meningkatkan penguasaan pelajar dan tajuk litar sesiri dan stelari. Kedua,
Ianya boleh menjadi panduan kepada pensyarah kursus fizik untuk merangka PDP yang lebih berkesan dengan menggunakan kaedah simulasi. Dan yang terakhir, pencapaian pelajar mempunyai kaitan dengan persepsi mereka terhadap keberkesanan penggunaan simulasi PET ini ketika proses PDP berlangsung. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita bersama pembentang dari Unit Fizik, Encik Ismail bin Yaakob, dengan tajuk kajian Jamboard, Let's Jamming Together. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ingin membentangkan laporan kajian tindakan kumpulan kami yang bertajuk Jamboard, Let's Jam It Together. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Saya Ismail bin Yaakob selaku pembentang, diikuti oleh Roslan bin Muhammad Nur, Tuan Kamaruzzaman bin Tuan Lah dan Puan Nuruzawani binti Zainuddin. Kami dari Unit Fizik Kolej Matrikulasi Kelantan. Apakah itu Jamboard? Jamboard adalah satu aplikasi pembelajaran secara segera. Ia boleh diakses sama ada dengan menggunakan telefon, tablet ataupun laptop. Ia juga boleh diakses pada bila-bila masa sahaja walaupun di luar waktu PMP. Ia memberi ruang dan peluang secara terbuka kepada pelajar untuk berkomunikasi ataupun untuk berkolaborasi di antara satu dengan yang lain. Objektif umum bagi meningkatkan kefahaman dan kemahiran pelajar dalam menulis persamaan gelombang mekanikal. Objektif khusus, pelajar dapat meningkatkan penguasaan dan kefahaman mereka terhadap cara penulisan persamaan gelombang mekanikal. Pelajar dapat bergiat aktif melalui sumbangsaran sepanjang sesi kelas maya. Pensyarah dapat menambah baik amalan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, gelombang mekanikal adalah satu topik di dalam mata pelajaran fizik semester 2 bagi SES DP 024. Okey, kumpulan sasaran. Kajian ini tertumpu kepada 14 orang pelajar dari tutorial D1-11 di mana terdiri daripada 4 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Okey, pelaksanaan. Kami telah menggunakan model kajian tindakan di mana kami bahagikan kepada 3 proses utama. Yang pertama, meninjau masalah, menganalisis data daripada tinjauan masalah tersebut. Okay, pada peringkat ini, di mana PMP adalah berjalan melalui medium Google Meet biasa. Melalui medium ini, guru berkongsi soalan dengan pelajar, berkongsi soalan ataupun bahan dengan pelajar, and then hanya guru sahaja boleh menconteng soalan tersebut, tetapi pelajar tidak dapat. Ia lebih kepada pembelajaran satu hala sahaja. Pelajar hanya mendengar dan kadang-kadang dia boleh menyahut ataupun bertanya, tetapi tidak boleh menulis di atas skrin tersebut. Jadi pada akhir sesi PDP, iaitu 15 minit terakhir, ujian pra dijalankan. Ujian tersebut adalah berdasarkan tajuk yang dia belajar pada peringkat yang kedua, iaitu strategi pelaksanaan, melaksanakan strategi dan membuat pemerhatian. Pada peringkat ini, pensyarah mengajar ataupun pembelajaran adalah melalui medium Google Meet dan satu medium tambahan iaitu Jamboard. Melalui Jamboard, pelajar boleh berkolaborasi dengan pensyarah, iaitu pelajar boleh menulis, memberikan pendapat dan sebagainya. Pada akhir sesi pengajaran, pensyarah mengadakan ujian pasca. Tajuk ujian pasca adalah persamaan gelombang, iaitu tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. Keputusan. Pengumpulan data adalah menggunakan kaedah kuantitatif, di mana data-data dikumpul mengikut
jadual tertentu dan dianalisis. Okey, seperti yang tertera di skrin, di mana terdapatnya satu data ujian pra dan ujian pasca dan satu graf menunjukkan perbezaan markah di antara dua ujian tersebut. Okay. Seperti yang kita lihat, sama ada pada graf ataupun jadual, kita dapati bahawa perbezaan markah antara ujian pra dan ujian pasca yang dicapai oleh setiap pelajar adalah sangat tinggi, iaitu melebihi 70% dan ke atas perbezaan markah. Okey. Analisis SPSS. Melalui analisis SPSS, kami dapati bahawa purata bagi ujian pra adalah 12.4 dan purata bagi ujian pasca adalah 97.14. Perbezaan antara kedua-dua purata ujian tersebut adalah sangatlah tinggi, iaitu 85%. Jika kita rujuk kepada jadual 2, kita boleh lihat nilai alpha Cronbach iaitu 0.001. Nilai 0.001 jika dirujuk kepada nilai standard iaitu 0.05, ia adalah jauh lebih rendah, menunjukkan bahawa ia adalah signifikan. Okey, kesimpulannya, pembelajaran melalui kaedah ataupun medium Jamboard dapat membantu pelajar memahami, seterusnya dapat menulis persamaan gelombang dengan betul. Pelajar semakin seronok untuk berkolaborasi dengan rakan-rakan di dalam kelas semasa PDP. Nilai alpha Cronbach iaitu 0.001 adalah kurang daripada 0.05 iaitu nilai standard, maka ia adalah signifikan. Dengan itu, sekian, terima kasih. Kita teruskan lagi bersama pembentang dari Unit Kimia, Encik Kasbah bin Andi Dahran atau Asmat, dengan tajuk kajian keberkesanan penggunaan video kuliah dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi topik pengenalan kepada kimia organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kasbah bin Andi Dahran, mewakili rakan daripada kumpulan kami yang terdiri daripada Encik Azlan bin Abdul Latif, Puan Norehan binti Abdul Ghani dan Puan Nurul Azwa dari Unit Kimia akan berkongsi kajian asas kami yang bertajuk Keberkesanan penggunaan video kuliah dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi topik pengenalan kepada kimia organik DK024. Kajian kami berpandukan kepada situasi semasa, iaitu kita semua sedang diuji dengan wabak COVID-19 yang telah menyebabkan sistem pembelajaran juga turut terkesan. Kaedah konvensional dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah mula berubah kepada sistem pembelajaran atas talian. Kaedah pembelajaran tanpa bersemuka ini menuntut semua pihak memahirkan diri dalam menguasai sesuatu topik melalui kaedah seperti penggunaan video dalam penyampaian maklumat. Objektif kajian kami ada 3, iaitu menilai tahap keberkesanan penggunaan rakaman video dalam penyampaian kuliah, menilai tahap kebolehcapaian pelajar dalam menjalankan pembelajaran kendiri, serta pelajar dapat memahami dan menyelesaikan masalah berkaitan topik pengenalan kepada kimia organik DK024. Perancangan kami bermula pada awal Februari tahun 2021, iaitu membentuk kumpulan, mendapatkan idea kajian dan seterusnya menentukan tajuk kajian. Seterusnya, video pengajaran diberikan kepada pelajar pada minggu pertama hingga ketiga berdasarkan takwim yang telah disediakan. Kelas-kelas yang terlibat adalah terdiri daripada kelas D1, T2, D2, T5 dan D3, T2 seramai 36 orang pelajar sistem 4 semester. Selepas tamat pembelajaran topik ini, satu tinjauan dibuat menggunakan alat kolaboratif Google Form yang diedarkan kepada semua pelajar yang terlibat. Berdasarkan jadual dapatan ini, didapati bahawa pencapaian minit menunjukkan penggunaan video kuliah dalam meningkatkan kefahaman pelajar untuk topik ini adalah sangat baik. Dapatan juga mendapati setiap item soalan mendapat skor min melebihi 4 daripada 5, yang menunjukkan keberkesanan kaedah penggunaan video ini dalam pengajaran. Kesimpulannya,
Hasil analisis dapatan menunjukkan bahawa kaedah pengajaran menggunakan video adalah sangat relevan. Pelajar juga didapati telah bersedia dan mempunyai kemahiran dalam mengadaptasi pembelajaran atas talian. Oleh itu, pensyarah perlulah menghasilkan video-video yang kreatif dan menarik agar dapat digunakan semaksimum mungkin demi kebaikan pelajar-pelajar. Di kesempatan ini, kumpulan kami ingin merakamkan penghargaan kepada Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia, Kolej Matrikulasi Kelantan, pensyarah-pensyarah unit dan seterusnya warga Kolej Matrikulasi Kelantan sama ada terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan pembentang Puan Nur Zariah binti Yusof dari Unit Kimia dengan tajuk kajian R-Kinetic Code membantu pelajar S1 BT7 menulis dan mengaplikasi formula dalam reaction kinetik dengan betul. Assalamualaikum, inilah tajuk R&D kumpulan kami iaitu Art Kinetic Code membantu pelajar S1 BT7 menulis dan mengaplikasi formula dalam reaction kinetik dengan betul. Ini adalah ahli kumpulan kami yang diketuai oleh saya iaitu Nur Zariah binti Yusof, Nur Azida Muhammad Yusof, Zuraini Abdul Aziz dan Zanarina Safiai. Objektif kajian kami terbahagi kepada objektif umum dan objektif khusus. Berikut merupakan carta alih bagi jadual pelaksanaan Art Kinetic Code bagi kelas S1 BT7. Jadual 2 menunjukkan keputusan ujian pra dan ujian pasca pelajar mengikut skor 1 hingga 15. Analisis ini dibuat berdasarkan min yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pasca bagi 4 kategori soalan iaitu kategori 1 Differential Rate Equation, kategori 2 Integrated Rates Law, kategori 3 Order of Reaction Using Graphically Method dan kategori 4 Order of Reaction Using Initial Rate Method. Jadual 3 pula menunjukkan min dan peningkatan min bagi ujian pra dan ujian pasca. Dapatan menunjukkan selepas menggunakan Art Kinetic Code, min markah dalam ujian pasca meningkat sebanyak 1.2 dan 0.6 bagi kategori 2 dan 4 masing-masing. Manakala bagi kategori 1 dan 3 menurun sebanyak 0.2 dan 0.1 masing-masing. Kategori 4 iaitu Order of Reaction Using Initial Rate Method menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan hati kami apabila min skor yang dicapai untuk ujian pasca adalah 5.1 berbanding skor min 4.5 sahaja bagi ujian pra. Analisis daripada jadual 4 juga dibahagikan kepada 3 kriteria iaitu markah kekal, markah menurun dan markah meningkat untuk 4 kategori yang dikaji. Bilangan pelajar yang mendapat markah mengikut kriteria tersebut ditunjukkan pada jadual 4. Daripada keputusan ini, kategori Integrated Rates Law mencapai keputusan yang sangat memberangsangkan apabila menunjukkan peningkatan markah sebanyak 73.3% dan markah kekal sebanyak 20%. Berikut merupakan refleksi dan kesimpulan hasil kajian kami yang memberi impak kepada pelajar dan pensyarah serta mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Terima kasih. Seterusnya, kita bersama pembentang Puan Nur Asmahan binti Abdullah dari Unit Kimia dengan tajuk kajian MGOAR meningkatkan tahap kefahaman dan motivasi pelajar dalam topik geometri molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asmahan mewakili kumpulan kami dari Unit Kimia yang terdiri daripada Puan Farhana selaku Ketua Kumpulan, Puan Sharifah Fadiah, Puan Afrah dan saya sendiri yang akan membuat pembentangan kajian tindakan yang bertajuk MGOAR meningkatkan tahap kefahaman
dan motivasi pelajar dalam topik geometri molekul. Kumpulan kami memilih topik geometri molekul sebagai topik kajian kerana berdasarkan kepada refleksi PDP yang lalu, kami dapati pensyarah sukar memberikan contoh teori VSEPR iaitu Valence Share Electron Pair Repulsion dan lukisan geometri molekul kepada para pelajar. Tambahan pula dalam kekangan masa yang terhad semasa pembelajaran topik ini. Para pelajar juga tidak dapat membayangkan teori VSEPR dan bentuk molekul menjadikan mereka sukar mengingati bentuk molekul ini. Keadaan ini bertambah rumit apabila kelas amali terpaksa dijalankan dalam talian disebabkan pandemik COVID-19. Dalam kaedah tradisional, topik ini diajar semasa latihan amali menggunakan model set geometri molekul yang disediakan dalam makmal kimia. Maka atas sebab inilah tercetusnya aplikasi MGOAR iaitu Molecular Geometry Augmented Reality bagi menyelesaikan permasalahan ini. Aplikasi ini boleh dimuat turun daripada Play Store ataupun App Store dan hanya boleh digunakan menggunakan telefon bimbit sahaja. Objektif kajian kami adalah seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman pelajar dalam menentukan basic molecular shape. Yang kedua, mengenal pasti tahap motivasi pelajar dengan menggunakan aplikasi MGOAR. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tahap kefahaman pelajar mengikut modul. Kumpulan sasaran kajian adalah terdiri daripada seramai 97 orang pelajar yang mana 15 orang pelajar adalah daripada sistem 2 semester dan 82 orang pelajar daripada sistem 4 semester bagi sesi 2020-2021. Instrumen kajian bagi menguji tahap kefahaman telah diadaptasi dari Instructional Material Motivation Survey yang telah dibangunkan oleh Khan pada 2019 mempunyai 4 dimensi iaitu perhatian, relevan, keyakinan dan kepuasan. Bagi analisis data untuk menjawab objektif 1 dan 2, kami menggunakan analisis deskriptif mean. Bagi menjawab objektif ketiga, kami menganalisis menggunakan analisis inference, analisis variance sehala iaitu ANOVA. Kaedah pelaksanaan kami telah kumpulkan data selama 3 tahun yang lepas melalui pemerhatian, perbincangan dan temu bual antara pensyarah dan para pelajar bagi mengenal pasti masalah dalam topik geometri molekul. Kesimpulannya, pelajar menghadapi masalah dalam memahami teori VSEPR dan tidak dapat membayangkan bentuk apatah lagi menerangkan bentuk geometri secara bertulis. Maka MGOAR telah dibina yang mempunyai aplikasi mesra pengguna yang didatangkan dengan buku dan juga nota keimbasan serta soalan interaktif. Bagi menguji keberkesanan aplikasi ini, kami telah menjalankan ujian pra dan pasca dan kami juga telah mengedarkan soal selidik kepada para pelajar bagi menguji tahap kefahaman dan tahap motivasi mereka terhadap MGOAR. Dapatan kajian menunjukkan bahawa untuk menjawab soalan objektif pertama, kami dapati ujian pra dan pasca menunjukkan peningkatan sebanyak 90.7%. Markah berbanding kaedah konvensional yang menggunakan set model geometri molekul. Bagi menjawab objektif kedua, dapatan kajian kami merumuskan tahap kefahaman dan tahap motivasi para pelajar selepas menggunakan aplikasi MGOAR ini berada pada tahap tinggi dengan bacaan min 4.243. Manakala bagi objektif ketiga pula, dapatan kami menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap kefahaman dan tahap motivasi pelajar bagi setiap modul pengajian. Maka tidak wujud jurang min yang besar antara modul. Sebagai kesimpulannya, aplikasi MJOAR ini amat sesuai digunakan kepada semua lapisan pelajar, sama ada modul 1, modul 2 atau modul 3. Sebagai kesimpulannya, aplikasi MJOAR dapat meningkatkan kualiti PDP secara bersemuka ataupun tidak bersemuka dan dapat meningkatkan tahap kefahaman dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran topik geometri molekul. Ini kerana ciri-ciri MJOAR yang fleksibel dan mudah diakses oleh pelajar secara pembelajaran kendiri, murah, menggalakkan pembelajaran secara digital yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Aplikasi AR ini boleh diperkembangkan lagi untuk topik-topik yang seterusnya dan ia sangat sesuai untuk semua subjek. Seterusnya, ini dapat meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan di Malaysia, khususnya di matrikulasi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Pembentangan yang berikutnya akan dibentangkan dari unit kimia oleh pembentang Puan Siti Sarah binti Saifullah dengan tajuk Kesediaan Pensyarah Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah binti Saifullah mewakili ahli kumpulan untuk membentangkan kajian kumpulan kami yang bertajuk Kesediaan Pensyarah Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Menerusi gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan terus mengekalkan penggunaan secara meluas inovasi teknologi pendidikan. Namun, masih ramai pendidik memerlukan bimbingan dari segi teknikal maupun reka bentuk instruksional dalam pembinaan bahan PDP digital. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap dan kemahiran dalam melaksanakan PDP digital, mengenal pasti tahap halangan yang dihadapi oleh pensyarah dalam melaksanakan PDP digital dan mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah berdasarkan aspek sikap dan kemahiran dengan halangan yang dihadapi. Kajian ini juga bertujuan untuk menguji hipotesis iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap dengan halangan yang dihadapi dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah bagi aspek kemahiran dengan halangan yang dihadapi. Kajian ini merupakan kajian tinjauan. Reka bentuk kajian ini adalah deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan teknik persempelan rawak mudah. Populasi kajian adalah pensyarah KMKT yang terdiri daripada 210 orang pensyarah, seramai 136 orang pensyarah daripada 12 unit yang berbeza terlibat sebagai responden. Instrumen kajian adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang mengandungi 3 bahagian iaitu demografi sampel kajian, tahap kesediaan pensyarah dan halangan yang dihadapi pensyarah. Dapatan kajian dianalisis menggunakan program SPSS versi 21. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif dan inferensi. Jadual 2 menunjukkan min bagi item tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap. Min keseluruhan ialah 3.95 iaitu pada tahap sederhana tinggi. Jadual 3 menunjukkan min bagi item tahap kesediaan pensyarah bagi aspek kemahiran. Skor min keseluruhan ialah 3.89 iaitu pada tahap sederhana tinggi.
Jadual 4 menunjukkan min bagi item tahap halangan yang dihadapi pensyarah dalam melaksanakan PDP digital. Skor min keseluruhan ialah 2.56 iaitu pada tahap sederhana rendah. Jadual 5 menunjukkan hubungan antara tahap kesediaan pensyarah berdasarkan aspek sikap dan kemahiran dengan halangan yang dihadapi. Analisis kolerasi antara kesediaan aspek sikap dan halangan menunjukkan hubungan yang negatif, yang sederhana dan signifikan. Analisis kolerasi antara kesediaan aspek kemahiran dan halangan pula menunjukkan hubungan yang negatif, yang sederhana dan signifikan. Ini menunjukkan apabila pensyarah mempunyai kesediaan sikap dan kemahiran yang tinggi, maka halangan akan menjadi rendah dan kebolehan untuk mengatasi halangan tersebut adalah lebih tinggi. Ujian kolerasi Pearson yang menunjukkan signifikan kurang daripada 0.01, ini bermakna kajian ini berjaya menolak hipotesis null. Kesimpulannya, kesediaan pensyarah yang tinggi dalam pelaksanaan PDP digital mampu mengurangi halangan yang dihadapi dan sekaligus menjadi pemangkin kepada penghasilan pelbagai inovasi PDP digital dalam usaha melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat global. Baiklah, kita teruskan kepada pembentangan yang berikutnya dengan tajuk Keberkesanan aplikasi digital Morgan Online dalam menentukan isomer bagi kursus SK025 di Kolej Matrikulasi Kelantan yang akan dibentangkan oleh pembentang Puan Wan Rosilah binti Wanlah dari Unit Kimia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Rosilah binti Wanlah dari Unit Kimia mewakili kumpulan saya yang terdiri dari Puan Suhaina binti Muhammad Yatin, Puan Nur Najihah binti Kamarudin dan Puan Suhaibah binti Mustafa akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Keberkesanan aplikasi digital Morgan dalam menentukan isomer bagi kursus SK025 Kolej Matrikulasi Kelantan. Kajian tindakan ini dijalankan bagi melihat sejauh mana keberkesanan penggunaan aplikasi digital Morgan Online dan kaedah konvensional dalam membantu pelajar SDS sesi 2020-2021 di Kolej Matrikulasi Kelantan untuk meningkatkan kefahaman dalam subtopik isomer. Seterusnya dapat meningkatkan pencapaian PSPM bagi subjek kimia SK025. Refleksi PDP yang lalu melalui laporan kerja calon, pemerhatian oleh pensyarah dan temu bual bersama pelajar, kami membuat kesimpulan kelemahan pelajar di dalam bahagian ini adalah disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah cabaran untuk menggambarkan struktur isomer itu dari segi keisomeran rantai, keisomeran kedudukan dan keisomeran kumpulan berfungsi yang berbeza. Yang kedua, keupayaan untuk mencipta dan memanipulasi struktur isomer dan orientasi struktur molekul dalam ruang. Dan yang ketiga, kelemahan dalam pemahaman konsep isomer yang memerlukan pelajar melukis pelbagai struktur organik yang memerlukan kemahiran imajinasi yang sesuai. Secara keseluruhan, masalah yang timbul adalah cabaran untuk menggambarkan struktur isomer dari segi keisomeran rantai, keisomeran kedudukan dan keisomeran kumpulan berfungsi. Objektif kajian kami adalah membantu pelajar mengenal pasti struktur isomer mengikut jenis keisomeran dan membantu pelajar melukis struktur isomer menggunakan formula molekul yang betul. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 30 orang pelajar jurusan sains sistem 2 semester SDS Kolej Matrikulasi Kelantan bagi sesi 2020-2021. Kajian kami dijalankan melalui 2 kaedah iaitu kaedah konvensional dan dengan menggunakan aplikasi Morgan. Ujian pra dan post dijalankan bagi setiap kaedah. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excel memandangkan fokus kajian adalah peratusan. Dapatan kajian, perbezaan antara ujian pra dan ujian post melalui kaedah konvensional
menunjukkan terdapat peningkatan sebanyak 40% bagi pelajar yang mendapat markah 50 dan ke atas. Dapatan juga menunjukkan terdapat peningkatan sebanyak 92% bagi pelajar yang mendapat markah 50 dan ke atas menggunakan aplikasi Morgan. Secara keseluruhan, kaedah aplikasi Morgan menunjukkan peningkatan yang tinggi iaitu 52% berbanding kaedah konvensional. Ini menunjukkan terdapat peningkatan kemahiran pelajar dalam menentukan bilangan isomer dan melukis struktur isomer yang mungkin bagi sesuatu formula molekul. Ini meyakinkan kami bahawa penggunaan aplikasi digital Morgan dapat membantu pelajar dalam pembelajaran kendiri menggunakan situasi yang lebih santai serta menyeronokkan. Aplikasi Morgan juga boleh digunakan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Kita teruskan dengan kertas kajian yang berikutnya dengan tajuk Persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dan hubungan dengan pencapaian bagi subjek kimia di Kolej Matrikulasi Kelantan yang akan dibentangkan oleh pembentang Puan Siti Afizah binti Haji Basir dari Unit Kimia. Assalamualaikum, saya Puan Siti Afizah daripada Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan hasil kajian kumpulan kami iaitu persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dan hubungan dengan pencapaian bagi subjek kimia di Kolej Matrikulasi Kelantan. Tahun 2020 adalah tahun yang menggemparkan seluruh dunia apabila COVID-19 menular dan memperlihatkan tindakan PKP telah diambil oleh Malaysia bagi membendung dan meratakan lekuk jangkitan. PKP memberi impak yang besar kepada semua sektor termasuk pendidikan di mana ia menunjukkan perubahan dari secara konvensional kepada pembelajaran secara atas talian. Berdasarkan kepada tinjauan soal selidik exit entrance semester 1 sesi 2021, terdapat pelajar memilih menjalani pembelajaran secara bersemuka berbanding secara atas talian. Oleh itu, kajian berkaitan persepsi pelajar terhadap pembelajaran secara dalam talian dan hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam subjek kimia bagi semester 1 perlu dijalankan. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian yang dinilai dalam 5 konstruk iaitu kandungan pembelajaran kimia atas talian, interaksi atas talian, maklum balas pensyarah, strategi motivasi pensyarah dan kemudahan mengakses aplikasi. Objektif juga untuk mengenal pasti hubungan persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dengan pencapaian pelajar dalam subjek kimia. Berdasarkan tujuan kajian, hipotesis telah dibina untuk melihat hubungan pembelajaran atas talian dengan pencapaian pelajar dalam subjek kimia. Didapati berdasarkan kepada nilai H0, tiada terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dengan pencapaian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan di mana sebanyak 320 sampel telah diambil secara rawak dari 1,729 pelajar jurusan sains KMKT dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan menggunakan Google Form kepada pelajar. Dapatan dari soal selidik tersebut dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Kajian rintis telah dijalankan kepada 30 pelajar dan mendapat nilai kebolehpercayaan 0.94. Ini menunjukkan instrumen soal selidik yang digunakan dalam kajian ini sangat sesuai dalam kajian sebenar. Kajian tinjauan ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif bagi mendapatkan skor MIT dan statistik inferensi bagi mengkaji hubungan melalui ujian korelasi Pearson. Berdasarkan dapatan data dari kajian, nilai skor min keseluruhan bagi ke-55 persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian adalah 4.4 di mana jika dirujuk kepada Phelan 2011, skor min ini adalah pada tahap tinggi. Hasil dapatan ujian korelasi Pearson menunjukkan nilai perkali korelasi 0.121 dengan aras signifikan kurang daripada 0.01 iaitu 0.008. Ini bermakna kajian ini berjaya menolak hipotesis null. Kekuatan
hubungan antara kedua pemulik ubah berada pada tahap hubungan negatif yang sangat lemah menurut alias Barber 1997, iaitu antara 0.01 hingga 0.2. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa para pelajar sudah mula bersedia untuk menerima perubahan dari sistem pendidikan yang konvensional kepada sistem yang lebih maju seperti blended learning. Ini turut disokong oleh kajian Nur Aida Abdullah dan Mazidah Musa 2021. Kajian ini juga berjaya menolak hipotesis Null dengan menunjukkan tidak terdapat hubungan antara persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian dengan pencapaian pelajar dalam subjek kimia. Ini adalah selari dengan kajian Siti Hasmiza dan Siti Fatimah 2018 yang dijalankan di Politeknik yang mengkaji faktor sikap, minat, kaedah, pembelajaran dan pengajaran pensyarah mempunyai perkaitan yang lemah dengan pencapaian pelajar dalam khusus prinsip pemasaran. Adalah diharapkan dapatan kajian ini dapat memberi rangsangan dan motivasi kepada pensyarah untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan TMK serta menyediakan kaedah pembelajaran yang fleksibel supaya pelajar boleh mengakses bahan yang sukar dengan cepat tanpa had masa, tempat dan sempadan. Adalah dicadangkan agar kajian lanjutan mengenai pendekatan teknik atau kaedah PDP yang sesuai dengan pembelajaran dijalankan untuk memperkasakan kualiti penyampaian pensyarah yang memberi kesan secara langsung kepada pencapaian pelajar. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana meminjamkan telinga anda. Baiklah, kita teruskan kepada pembentangan yang berikutnya dengan tajuk Persepsi Pelajar terhadap Penggunaan Aplikasi OneNote dalam Meningkatkan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Kimia SK015 yang akan dibentangkan oleh pembentang Cik Afiqah binti Ayub Izaruddin dari Unit Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiqah binti Ayub Izaruddin, wakil daripada kumpulan kami, ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap Penggunaan Aplikasi OneNote untuk Meningkatkan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Kimia SK015. Di dalam pembentangan ini, saya akan menyatakan penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan juga kesimpulan. Beberapa masalah telah dikenal pasti. Berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, termasuklah negara kita Malaysia, proses PDPC perlu dilaksanakan secara atas talian. Oleh itu, perubahan gaya pengajaran dari konservatif kepada kaedah yang menggunakan teknologi memberi sedikit tekanan kepada pensyarah dalam mencari medium pengajaran atas talian yang bersesuaian untuk digunakan semasa proses PDPC. Selain daripada itu, kurangnya komunikasi antara pensyarah dan pelajar semasa pembelajaran atas talian menyebabkan pelajar berasa kurang suasana pembelajaran. Pelajar perlu mengakses bahan-bahan yang diberikan oleh pensyarah secara atas talian melalui pelbagai medium. Capaian kena yang lemah menyukarkan pelajar untuk menjalani proses PDPC secara efektif. Akhirnya, kurangnya kesediaan pelajar untuk belajar. Kesediaan pelajar untuk belajar memberi impak yang sangat besar terhadap motivasi dan juga pencapaian para pelajar. Terdapat 3 objektif kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi OneNote. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi OneNote dalam pembelajaran kimia. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap PDPC kimia melalui penggunaan aplikasi OneNote ini. Reka bentuk kajian ini adalah bentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif. Sampel kajian ini pula adalah seramai 41 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar jurusan Sains Modul 1, 2 dan 3 Kolej Matrikulasi Kelantan. Manakala instrumen kajian ini menggunakan borang soal selidik yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi, B, motivasi dalam pembelajaran kimia dan C, maklum balas terhadap penggunaan aplikasi OneNote. Instrumen kajian ini digunakan untuk mengkaji 3 aspek iaitu yang pertama aplikasi OneNote, yang kedua maklum balas terhadap penggunaan aplikasi OneNote dalam pembelajaran kimia, yang ketiga tahap motivasi pelajar setelah mengikuti
pembelajaran menggunakan aplikasi OneNote. Dapatan kajian menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap aplikasi OneNote adalah tinggi iaitu sebanyak 4.52. Tahap persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi OneNote untuk membantu pelajar dalam pembelajaran kimia adalah tinggi sebanyak 4.64. Dan kalau tahap manipulasi pelajar terhadap PTPC kimia melalui aplikasi OneNote ini adalah tinggi iaitu sebanyak 4.65. Dapatan menunjukkan keputusan ujian pencapaian sampel adalah baik kerana tiada pelajar yang mendapat keputusan C+ dan ke bawah. Kesimpulannya, keputusan ujian pencapaian pelajar adalah baik melalui PTPC menggunakan aplikasi OneNote di mana tiada pelajar yang mendapat grade C+ ke bawah. Aplikasi OneNote juga sesuai digunakan sebagai salah satu medium pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana bahan pembelajaran juga lebih mudah untuk diakses dengan pantas di mana-mana sahaja tanpa mengira waktu dan sepadan. Malah ia juga mengandungi pelbagai sumber-sumber rujukan termasuk daya tarikan yang menarik dari segi penggunaan multimedia dan grafik. Akhir sekali, maklum balas positif daripada pelajar menunjukkan penggunaan aplikasi OneNote mampu meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran kimia SK015. Sungguh pun kaedah pembelajaran kini telah berubah pada mood atas talian kerana pendidik sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran masih perlu dikekalkan. Sekian, terima kasih daripada. Kita teruskan pembentangan yang berikutnya oleh pembentang Puan Nur Syuhada binti Rahim dari Unit Kimia dengan tajuk Portable Pipette Holder, Penyelesaian Masalah Pipette Pecah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya, Nur Syuhada binti Rahim, akan membentangkan kajian tindakan kumpulan kami berkenaan inovasi portable pipette holder, penyelesaian masalah pipette pecah di KMKT. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli yang diketuai oleh Dr. Elmi Sharlina. Objektif kajian kami adalah mengurangkan masalah risiko pipette pecah dengan mereka bentuk portable pipette holder dan mengenal pasti persepsi pensyarah, kaki tangan makmal dan pelajar terhadap penggunaan portable pipette holder. Fungsi pipette holder adalah direka bentuk untuk menyelesaikan masalah pipette pecah semasa menjalankan amali kimia. Portable pipette holder juga diperlukan untuk meletakkan pipette volumetrik semasa amali kimia dijalankan. Metodologi kajian adalah instrumen yang digunakan iaitu borang soal selidik yang mempunyai 5 skala Likert. Seterusnya, kumpulan sasaran kajian terdiri daripada pelajar, pensyarah dan pembantu makmal KMKT. Seramai 248 responden di mana persempelan rawak mudah digunakan dan 3 gelong kajian tindakan dilaksanakan untuk menambah baik prototipe. Dapatan kajian menunjukkan min keseluruhan item bagi borang soal selidik adalah 4.75. Menurut Izani, min skor yang mempunyai nilai 4.3 hingga 5 adalah berada di tahap yang tinggi. Ini menunjukkan tahap kepuasan penggunaan portable pipette holder adalah sangat tinggi. Sebagai refleksi dan kesimpulan, portable pipette holder mempunyai keunikan dan keistimewaan iaitu ianya kukuh, stabil, anti gelincir, kos murah, pelbagai guna dan mudah disusun atur. Antara kelemahannya pula adalah anti-slip form mudah rosak jika terkena bahan kimia. Oleh itu, kami mencadangkan untuk menukar kepada bahan yang kalis kimia. Sekian, terima kasih.
Om.